Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifatun Nisa binti Abdullah Halim daripada kelas T1S108 PDPP PPC ingin membentangkan berkenaan dengan analisis perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dan hubungannya dengan falsafah pendidikan dalam membentuk kemenjadian murid. Bersama saya adalah rakan saya Nur Afifah binti Ahmad dan juga saudari Siti Hajar binti Rusli. Sebagai pengenalan, pendidikan dan kurikulum adalah suatu perkara yang dinamik dan sentiasa perlu kepada perubahan dengan tuntutan semasa yang disesuaikan dengan keintelektualan manusia dan pembangunan negara selaras dengan tuntutan ideologi, ekonomi, sosial dan alam sekitar. Oleh itu, dalam konteks Malaysia, perkembangan pendidikan berlaku adalah dari satu kesinambungan warisan yang panjang bermula dengan sistem pendidikan agama bertukar kepada sistem pendidikan vernakular semasa era penjajahan, kemudian sistem pendidikan kebangsaan mengikut acuan barat selepas kemerdekaan, sehinggalah sistem pendidikan kebangsaan mengikut acuan Malaysia yang menggunakan kurikulum kebangsaan. Dari kurikulum yang bersifat vernacular, Malaysia telah mengubah kepada bentuk bersepadu dan kini berteraskan standard yang berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan yang menetapkan hala tuju pendidikan berdasarkan matlamat negara, dasar-dasar, prinsip rukun negara dan sebagainya sebelum tahun 1988. Falsafah pendidikan tidak dinyatakan secara tersurat, namun begitu. Sebelum tahun 1988, falsafah pendidikan tidak dinyatakan secara tersurat. Namun begitu, hasrat dan matlamat pendidikan digambarkan melalui penyata, akta dan laporan-laporan yang ada seperti penyata razak, laporan Rahman Talib, akta pelajaran dan laporan jawatan kuasa kabinet. Sistem pendidikan di Malaysia sebelum kemerdekaan. Yang pertama, sistem pondok dan juga pendidikan vernakular. Dasar pecah dan perintah merupakan bentuk sistem pendidikan pada masa ini dan tiada penyatuan antara penduduk bandar dan luar bandar, lebih-lebih lagi antara kaum. Sistem ini terus berkembang tanpa mengambil kira soal keperluan kepada pembangunan tanah air, pembentukan identiti kebangsaan, perpaduan rakyat dan juga kemanusiaan. Sistem ini mengekalkan tumpuan taat kepada negara masing-masing. Seterusnya, sistem kedua adalah laporan Cheeseman. Laporan ini disediakan oleh Mr. H.R. Cheeseman, Timbalan Pengarah Pendidikan pada tahun 1946. Tujuan membuat satu laporan tentang kurikulum sekolah Inggeris dan juga vernacular. Laporan ini adalah pada tahun 1946 dan antara cadangannya adalah yang pertama, pendidikan peringkat rendah iaitu asas adalah secara percuma dalam semua bahasa pengantar. Yang kedua, pendidikan peringkat menengah iaitu sekolah pertengahan dan juga sekolah tinggi yang menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga, bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran wajib di semua sekolah vernacular. Seterusnya yang ketiga adalah laporan Barnes. Dipengerusikan oleh Encik L.J. Barnes. Tujuan adalah menyelidik dan memperbaiki pendidikan bagi orang Melayu. Laporan ini adalah pada tahun 1951. Antara cadangan dalam laporan ini, yang pertama adalah menubuhkan sekolah-sekolah dui bahasa dengan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, sekolah-sekolah vernacular iaitu Melayu, Cina, Tamil ditukar secara beransur-ansur kepada sekolah kebangsaan. Yang ketiga, pengajaran agama menggantikan pengajaran Jawi di sekolah. Seterusnya yang keempat adalah laporan Fan Wu. Laporan ini disediakan oleh jawatan kuasa mengenai pendidikan Cina dan dipengerusikan oleh Dr. Fan dan Dr. Wu. Tujuan laporan ini diadakan adalah untuk melayani kehendak masyarakat Cina yang menganggap laporan Barnes sebagai percubaan menghapuskan bahasa dan budaya orang-orang Cina. Laporan ini adalah pada tahun 1952. Dan antara cadangan di dalam laporan ini adalah yang pertama, memajukan sistem sekolah kebangsaan dengan pengenalan unsur dua bahasa kepada sekolah-sekolah vernacular.
Yang kedua, mengadakan 3 bahasa kepada sekolah vernacular melalui bahasa kebangsaan. Dan yang ketiga, mengekalkan sekolah aliran jenis kebangsaan Inggeris yang sedia ada. Seterusnya, yang kelima adalah ordinan pelajaran. Antara tujuan ordinan ini adalah untuk mengkaji cadangan-cadangan laporan Barnes dan laporan Fenwu serta mencari satu kompromi atau jalan tengah yang baik. Laporan ini diasaskan pada tahun 1952. Antara cadangan di dalam laporan ini adalah yang pertama, sistem pendidikan sekolah kebangsaan dilaksanakan melalui pengenalan bahasa Inggeris secara beransur-ansur di sekolah-sekolah Melayu. Yang kedua, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris juga mula dikuatkuasakan di sekolah-sekolah Cina dan juga Tamil. Yang ketiga, sekolah jenis kebangsaan Inggeris dikekalkan. Yang keempat, pendidikan agama diadakan pada waktu persekolahan untuk murid yang beragama Islam. Dan yang kelima, sekolah vocational diperkembangkan. Seterusnya, yang keenam adalah laporan razak. Laporan ini adalah bertujuan memenuhi pilihan raya laporan ini adalah bertujuan memenuhi janji pilihan raya supaya mengkaji semula dasar pendidikan dipengelusikan oleh Datuk Abdul Razak Husin, iaitu Menteri Pendidikan pada ketika itu. Antara tujuan laporan razak ini adalah untuk menyemak dasar pendidikan Persekutuan Tanah Melayu dan membina satu sistem pendidikan kebangsaan. Yang kedua, mengkaji semula struktur pendidikan negara. Dan laporan ini diasaskan pada tahun 1956. Antara cadangan dalam laporan ini adalah yang pertama, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar bagi semua peringkat persekolahan. Dan yang kedua, satu jenis kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama berpusat dan bercorak kebangsaan. Seterusnya adalah perkembangan sistem pendidikan selepas kemerdekaan. Yang pertama adalah Penyata Rahman Talib. Antara tujuan penyata ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan pada tahun 1960. Dipengerusikan oleh Encik Abdul Rahman Talib, iaitu Menteri Pendidikan pada ketika itu. Dan kemudian, antara tujuannya adalah untuk menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan dan juga membaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Antara cadangan-cadangan di dalam Penyata Rahman Talib adalah yang pertama, pendidikan secara percuma di sekolah rendah. Yang kedua, kenaikan darjah secara automatik sehingga tingkatan 3. Yang ketiga, peperiksaan penilaian darjah 5 diwujudkan. Dan yang terakhir, memajukan pendidikan teknik dan juga sekolah vocational. Seterusnya, yang kedua adalah Akta Pelajaran. Antara tujuan akta ini adalah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang akan memupuk kebudayaan ekonomi dan juga politik. Akta ini adalah dicadangkan pada tahun 1961. Yang ketiga adalah Laporan Husin On. Diketuai oleh Tun Husin On, iaitu Menteri Pelajaran pada ketika itu, bertujuan menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur persekolahan. Laporan ini dicadangkan pada tahun 1971. Antara cadangan di dalam laporan ini adalah yang pertama, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa pengantar, namun kedudukan bahasa Inggeris masih dipelihara. Dan yang kedua, masa mengajar bahasa Inggeris ditambah dan guru-guru diberi latihan untuk memperoleh pencapaian yang baik. Dan yang keempat adalah laporan Kabinet, dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Menteri Pendidikan pada ketika itu, bertujuan mengkaji semua matlamat dan kesannya kepada sistem pendidikan sekarang, termasuk kurikulum dalam rangka dasar pelajaran kebangsaan yang wujud, dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat dapat dipenuhi sama ada dari jangka pendek maupun jangka panjang, dan memastikan sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersepadu, berdisiplin dan juga terlatih. Laporan ini dicadangkan pada tahun 1979. Antara cadangan dalam laporan ini adalah yang pertama, memberi tumpuan kepada pendidikan asas, iaitu 3M. Dan yang kedua, kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan. Yang ketiga, fokus diberi kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah binti Ahmad akan meneruskan pembentangan kumpulan 9 dengan membawakan dua topik utama, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan dasar pendidikan negara yang telah dilaksanakan di negara kita, Malaysia. Ia merupakan suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Ia bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Dan hasil yang diharapkan dari falsafah pendidikan kebangsaan adalah supaya ia dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Apakah elemen-elemen di dalam falsafah pendidikan kebangsaan? Elemen yang pertama, ia mengetengahkan tentang pendidikan ialah suatu usaha yang berterusan. Yang seterusnya, memperkembangkan lagi potensi seseorang individu. Yang ketiga, insan yang seimbang dan harmoni. Yang keempat, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Yang kelima, melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Yang keenam, melahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Yang ketujuh, melahirkan rakyat yang bertanggungjawab. Yang kelapan, rakyat yang berketerampilan. Dan yang kesembilan, berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Seterusnya, falsafah pendidikan guru. Apakah tujuan falsafah pendidikan guru diwujudkan? Ia diwujudkan adalah untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Apakah elemen-elemen yang terdapat di dalam falsafah pendidikan guru? Yang pertama, guru yang berpekerti mulia. Yang kedua, guru yang berpandangan progresif dan saintifik. Yang ketiga, guru yang bersedia menjunjung aspirasi negara. Yang keempat, guru yang menyanjung warisan kebudayaan negara. Yang kelima, guru yang menjamin perkembangan individu. Yang keenam, guru yang memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Yang ketujuh, guru yang memelihara suatu masyarakat yang demokratik. Yang kelapan, guru yang memelihara suatu masyarakat yang progresif. Yang kesembilan, guru yang memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin. Seterusnya, sahabat saya Haza akan mengupas apakah keterkaitan perkembangan pendidikan di Malaysia dan hubung kaitnya dengan falsafah pendidikan dan apakah kesannya terhadap kemenjadian murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja binti Rusdi. Saya akan teruskan lagi pembentangan kami pada hari ini. Saya membawa tajuk pendidikan semasa di Malaysia dalam membentuk kemenjadian murid. Okey, saya akan bentangkan 9 pendidikan semasa. Yang pertama adalah Akta Pendidikan 1996. Untuk apa? Untuk membantu mewujudkan satu sistem pendidikan yang baru dan boleh menghadapi cabaran di alam baru. Seterusnya yang kedua adalah Dasar Pendidikan Kebangsaan 1996. Adalah satu sistem pendidikan yang diwujudkan untuk menggantikan sistem pendidikan vernakular, iaitu sistem Inggeris lah. Untuk adalah tujuannya adalah untuk mengukuhkan persefahaman murid berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja yang mencukupi untuk memenuhi keperluan masyarakat dan ekonomi. Yang ketiga adalah pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Pada tahun 2002, mata pelajaran sains dan matematik mula diajar dalam bahasa Inggeris. Tujuannya adalah untuk tidak ketinggalan dalam globalisasi dunia yang semakin meningkat. Kesannya apa? Guru matematik dan sains perlu menguasai bahasa Inggeris dari aspek pertuturan dan penulisan. Yang keempat adalah pendidikan wajib. Pendidikan wajib adalah ibu bapa yang anaknya berumur 6 tahun hendaklah didaftarkan untuk mengikuti pengajian di sekolah. Ibu bapa akan dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya jika gagal berbuat demikian. Kesannya, peluang pendidikan antara pelbagai kaum dapat dicapai dan hak kanak-kanak terpelihara. Yang kelima adalah sekolah lestari.
Sekolah Bestari menyediakan pelbagai bentuk peluang untuk perkembangan pengajaran dan pembelajaran murid-murid. Menurut Dr. Nurhayati, Sekolah Bestari bukan merujuk kepada pelajar yang paling bijaksana, tetapi ia merujuk kepada cara yang paling bijak bagi memastikan setiap anak diberi peluang yang sama bagi mencapai potensi diri. Falsafah pendidikan kebangsaan yang menitik beratkan perkembangan diri dipilih menjadi asas model Sekolah Bestari. Ia dilengkapi dengan segala keperluan seperti komputer dan internet. Seterusnya yang keenam adalah sekolah wawasan. Sekolah wawasan merupakan sekolah rendah yang menggunakan konsep belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa batasan kaum atau kepercayaan. Ia diluluskan oleh Kabinet pada tahun 1997, menggabungkan 3 buah sekolah berlainan aliran dalam satu kompleks. Setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar masing-masing. Seterusnya adalah yang ketujuh, program Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis, iaitu KIA 2M. Kenapa berlakunya program ini adalah sebab masalah kegagalan menguasai kemahiran asas membaca dan menulis dalam kalangan murid-murid diberi perhatian serius. Yang ke-8 ialah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2000 tahun 2006 hingga 2010. PIPP merupakan satu dokumen perancangan yang mengandungi 3 aspek utama, iaitu pengisian, infrastruktur dan tenaga manusia. PIPP bermatlamat untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti. 2 pendekatan utama dikenal pasti sepanjang tempoh RMK9, iaitu yang pertama menyempurnakan tugas yang masih belum selesai dan kesamarataan peluang pendidikan. Yang kedua ialah kecemerlangan institusi pendidikan. Seterusnya kita akan lihat pada 6 teras. 6 teras PIPP yang pertama ialah membina negara bangsa. KPM berhasrat untuk membangunkan warga negara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri lokal, patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. Teras yang kedua ialah membangunkan modal insan. Usaha membangunkan modal insan KPM akan memberi tumpuan kepada sistem nilai, aspek disiplin, sahsiah, akhlak dan jati diri pelajar. Teras yang kelima ialah memartabatkan profesion keguruan. Usaha memartabatkan profesion keguruan adalah bagi memastikan profesion ini dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan dalam membina generasi masa depan. KPM menaik taraf maktab perguruan kepada Institut Pendidikan Guru untuk meningkatkan kelayakan guru ke peringkat ijazah. KPM juga akan menambah baik sistem pemilihan calon guru, perjawatan, penempatan dan kebajikan guru. Teras yang terakhir iaitu ke-6 ialah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Usaha melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan adalah dengan membentuk kluster kecemerlangan sekolah berasaskan akademik, kurikulum dan sukan atau bidang-bidang khusus. Sekolah-sekolah terpilih dalam kluster ini akan dirangkaikan dengan institusi ternama tempatan dan luar negara, menawarkan pelbagai peperiksaan peringkat antarabangsa seperti International Baccalaureate dan menjadi sekolah contoh. Yang terakhir ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Pelan ini ialah memberi penekanan aspek kemenjadian murid melalui aspirasi murid dengan memberi 6 ciri utama murid adalah usaha memantapkan dan memperkasakan lagi makna kemenjadian murid dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, saya akan terangkan secara lebih mendalam tentang 6 aspirasi murid. Yang pertama ialah pengetahuan. Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi murid menguasai mata pelajaran sains dan matematik serta didedahkan kepada pengetahuan am. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik dan sukan. Yang kedua, aspirasi yang kedua ialah kemahiran berfikir. Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan
sepanjang kehidupan mereka, menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Setiap murid juga perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaklukan dan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik. Aspirasi yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Yang keempat adalah kemahiran dui bahasa. Kemahiran dui bahasa, setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Melayu, bahasa Inggeris serta mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Bila tamat sekolah, murid berupaya untuk menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia dalam persekitaran kerja sewaktu berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima ialah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membantu individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Yang terakhir ialah identiti sosial. Maafkan saya, identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama dan status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Alhamdulillah, kami dah selesai membentangkan analisis perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dan hubung kaitnya dengan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk kemenjadian murid. Sebagai rumusan, proses kemenjadian murid meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek iaitu JRE. Ia memerlukan kerjasama semua pihak iaitu ibu bapa, guru, kementerian, pemimpin atasan dan bawahan, NGO dan golongan ilmuwan serta pendakwah. Sekiranya halangan dalam interaksi negatif iaitu pengkelasan, pelabelan dan pengaruh negatif rakan sebaya dapat diatasi, maka sedikit sebanyak akan membantu kemenjadian murid. Diharapkan kita semua bersama berganding bahu membantu melahirkan murid yang cemerlang dalam semua aspek. Kemenjadian murid adalah matlamat yang utama sekarang kerana kita bukan sekadar mahu melahirkan murid yang menguasai akademik semata-mata, tetapi menguasai, memahami, mengamalkan dan menyampaikan apa yang terkandung dalam JRE. Sekian itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.